Assalamualaikum and what is up guys, it's me Gizri in the house. Dan untuk video kali ni aku akan share dengan korang semua tentang satu cerita di mana kisah seorang wanita yang telah dibunuh dengan kejam. Lepas tu kepala wanita ni telah dipenggal guys, dan kemudiannya kepala dia ni diletakkan di dalam patung Hello Kitty. Korang tahu kan patung Hello Kitty ni, yang patung kucing tu, patung yang tu guys. So tanpa membuang masa, jom, my name is Gizri and this is the story. Kisah ini bermula di Hong Kong pada bulan Mei tahun 1999 di mana seorang budak perempuan bernama Fong yang berusia 14 tahun telah pergi ke balai polis untuk membuat satu laporan bahawa dia ni telah diganggu oleh hantu seorang wanita. Bunyi macam tak masuk akal kan? Kena ganggu hantu lepas tu pergi report polis. Memang tak masuk akal guys. Pada waktu tu polis dekat Hong Kong tu curious, apa benda semua ni kan? Dan polis suspek yang mungkin budak ni tengah high ke, tengah mabuk ke, lebih kurang macam tu. Tetapi guys, budak perempuan tu kemudiannya telah memberitahu pihak polis yang dia ni sebenarnya telah terlibat dengan satu kes pembunuhan, dan dia cakap hantu tu akan terus mengganggu dia sehinggalah dia ni mengaku dekat pihak polis yang dia terlibat dengan pembunuhan tu. Kemudiannya pihak polis ni pun ikutlah si Fong ni ke apartmennya, dan apa yang pihak polis jumpa pada waktu tu sangat-sangat mengejutkan. Di dalam apartmen Fong tu memang penuh dengan brand-brand Hello Kitty, curtain Hello Kitty, alas kaki Hello Kitty, cadar tilam tu pun Hello Kitty. Boleh dikatakan almost everything yang ada dekat dalam apartmen tu brand Hello Kitty. Tetapi yang mengejutkan pihak polis bukanlah brand Hello Kitty tu guys. Sebaliknya, mereka terkejut sebab menjumpai satu kepala perempuan yang telah diletakkan di dalam patung Hello Kitty yang bersaiz besar, dan kejadian ini telah menggemparkan satu Hong Kong pada waktu tu. Kepala perempuan yang dijumpai di dalam patung tu adalah kepala seorang perempuan yang bernama Fan Man Yi. Fan Man Yi pada awalnya telah dibesarkan di rumah anak-anak yatim dekat Hong Kong tu, dan apabila dia berusia 16 tahun, Fan Man Yi telah diarahkan keluar dari rumah anak-anak yatim tu disebabkan mereka beranggapan yang dia dah boleh berdikari. Tapi hakikatnya, nasib yang dialami oleh Fan dekat dunia luar taklah seperti yang difikirkan oleh mereka. Fan Man Yi hidup tanpa hala tuju guys. Sangat-sangat struggle untuk dia hidup dekat luar, tanpa duit untuk makan, apatah lagi tempat tinggal. Memang tragis gila bila kita dengar benda ni. Dan pada akhirnya, untuk kelangsungan hidup dekat luar, Fan Man Yi telah membuat apa sahaja untuk dia survive, sehingga kan dia sanggup menjadi call girl, terlibat dengan pengedaran dadah dan macam-macam lagi guys. Pendek kata, asalkan benda tu boleh mendatangkan duit, dia akan buat. Pada bulan Mei 1996, Fan Man Yi telah berjumpa dengan seorang lelaki di sebuah kelab, iaitu di tempat kerjanya, dan kemudiannya mereka berdua ni telah berkahwin, mendirikan rumah tangga, dan akhirnya telah dikurniakan seorang cahaya mata. Fan Man Yi pada waktu tu dikatakan sangat-sangat bahagia guys. Dia rasa happy. Dia dah mula rasakan kebahagiaan berkeluarga sebab sebelum ni dia dibesarkan tanpa kedua ibu bapanya. Tetapi semua kebahagiaan yang dia rasakan ni hanyalah bersifat sementara. Suami si Fan ni sebenarnya merupakan seorang drug addict, and mereka dikatakan memang selalu bergaduh every single time guys. Dan disebabkan benda ni, dia dan suami dia telah berpisah kerana asyik bergaduh je kan, dan dia telah membawa anaknya keluar dari rumah tu untuk memulakan hidup yang baru. Pada tahun 1997, Fan Man Yi akhirnya telah berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Chan Man Lok. Dia berusia 34 tahun dan dia ni sebenarnya merupakan seorang pengedar dadah dan bapa ayam guys. Pendek kata, dia ni merupakan ketua untuk sebuah organisasi kongsi gelap dekat Hong Kong. Pada waktu tu, si Chan ni memang selalulah melanggan si Fan ni, dan disebabkan benda ni lah mereka berdua akhirnya menjadi pasangan kekasih.
Hari demi hari berlalu dan akhirnya si Fan ni telah membuat satu perkara yang membahayakan dirinya, di mana pada satu hari tu si Fan telah mencuri duit sebanyak 4,000 Hong Kong dollars di dalam wallet boyfriend dia, si Chan ni. Dan apabila si Chan dapat tahu, memang tak berapa nak cantik lah dia punya cerita kan. Si Fan telah dipaksa membayar balik ke semua duit yang dicuri tu plus interest sebanyak 10,000 Hong Kong dollars. Mana nak cekau guys, banyak tu. Memang tak dapat lah dia nak membayar semua tu. Kemudiannya pada bulan Mac 1997, si Chan ni telah menghantar dua orang anak buahnya yang bernama Leong Sing Cho dan Leong Wai Lun untuk menculik Fan Man Yi dan telah menyuruh mereka berdua ni untuk buat apa sahaja yang mereka nak dengan Fan Man Yi. Fan Man Yi kemudiannya telah dibawa ke sebuah apartmen oleh ketiga-tiga lelaki ni, iaitu Chan, Sing Cho dan juga Wai Lun. Di situ, Fan Man Yi telah diikat dengan menggunakan electrical wire dan telah dipukul berkali-kali dengan menggunakan kayu baseball. Aku just tak dapat bayangkanlah keadaan dia pada waktu tu. Memang apa orang cakap, tak berperi kemanusiaan apa yang diorang buat tu. Dan untuk memastikan suara dia tak didengar oleh orang yang berada dekat di sekeliling apartmen tu, mereka telah menutup mulut si Fan ni dengan menggunakan kain. Dan kejadian ini berlarutan berminggu-minggu guys, bukan sehari dua. Dan di sinilah watak perempuan tadi tu muncul lah. Perempuan yang awal-awal aku cakapkan tadi yang bernama Fong tu, dia ni sebenarnya merupakan girlfriend baru kepada si Chan, dan waktu kejadian ni berlaku dia baru sahaja berusia 13 tahun guys. Si Fong ni pun turut terlibat sama-sama menyiksa si Fan Man Yi. Ada je bentuk penyiksaan baru yang diorang akan buat terhadap si Fan ni. Ada certain time tu diorang akan bakar kulit si Fan ni dengan menggunakan wax lilin dan plastik panas guys. Diorang akan bakar di setiap tempat badan dia, dan kejadian ini berlaku sepanjang bulan tau. Sehinggalah si Fan ni semakin hari semakin lemah, sampai pada satu tahap tu dia dah macam dah tak rasa apa-apa walaupun dia diseksa berulang kali oleh setan-setan ni guys. Selepas dia orang tengok si Fan ni macam dah tak ada apa-apa reaction time diseksa, salah seorang dari setan-setan ni guys bagi suggestion supaya si Fan ni digantung dan dibuat sebagai punching bag. Mana hati perut diorang semua ni? Dan akhirnya pada 15 April tahun 1999, kesemua setan-setan ni keluar untuk makan, dan si Fan ni macam biasa diorang akan kurung dia dalam apartmen tu. Dan selepas je diorang ni sampai semula ke apartmen tu, mereka mendapati bahawa si Fan Man Yi telah meninggal dunia. Pada waktu tu mereka terkejut. Mereka telah meletakkan mayat si Fan ni ke dalam tub mandi. And you know what? Untuk menutupi kesan jenayah diorang time tu telah memotong badan si Fan Man Yi ni kepada beberapa bahagian. Lepas diorang potong apa semua ni, korang nak tahu tak apa yang diorang buat? Diorang pergi rebus bahagian-bahagian badan yang telah dipotong tadi tu dan kemudiannya meletakkannya ke dalam plastik bag dan buang ke tempat pembuangan sampah tu guys. Ada juga yang mengatakan ada bahagian badan si Fan Man Yi ni telah diberikan kepada anjing dan selebihnya telah disimpan di dalam peti ais. Finally, bahagian kepala si Fan Man Yi ni mereka letakkan ke dalam patung Hello Kitty, dan patung tu kemudiannya dijahit semula. Dipendekkan cerita, kesemua mereka telah ditangkap oleh pihak polis dan dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan. Sepanjang waktu perbicaraan dijalankan, si Fong telah memberi keterangan yang details tentang apa yang mereka lakukan terhadap arwah Fan Man Yi, tetapi ketiga-tiga lelaki tu tak mengaku bersalah guys. Dan diorang cakap yang si Fan Man Yi ni mati disebabkan overdose dadah. Maksudnya dia mengambil jumlah dadah yang berlebihan sehingga menyebabkan kematian, dan mereka just buat macam tu dekat badan si Fan Man Yi ni sebab mereka berasa sangat takut untuk dituduh kerana membunuh si Fan ni guys. Disebabkan badan si Fan ni telah dipotong sampaikan tak ada apa yang tinggal, pihak polis susah nak identify guys apa sebenarnya penyebab kematian si Fan Man Yi ni, walaupun pihak polis tahu yang mereka semua ni memang terlibat untuk menyiksa si Fan Man Yi. Tetapi semua benda ni tak cukup untuk menuduh mereka yang membunuh, dan disebabkan oleh tidak
tidak mempunyai bukti yang kukuh, pihak mahkamah akhirnya tak dapat nak jatuhkan hukuman first degree murder, iaitu membunuh dengan niat. Sebaliknya, ketiga-tiga lelaki ni telah dijatuhi hukuman sebab pergi potong mayat si Fan je guys. Diorang telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan kemungkinan akan dibebaskan selepas menjalani hukuman selama 20 tahun penjara. Manakala si Fong ni pula telah dibebaskan oleh pihak mahkamah kerana kesemua bukti-bukti dan keterangan yang telah diberikan olehnya berjaya menyelesaikan kes ini. Tapi guys, cerita ni tak habis di sini tau. Beberapa bulan selepas kejadian ni berlaku, banyak perkara pelik yang mistik telah berlaku dekat bangunan apartmen tu. Ada kisah dua orang perempuan yang menyewa dekat situ pernah mendengar bunyi tangisan dekat apartmen yang tak jauh dari rumah diorang, walaupun apartmen tu kosong, tak ada orang. Selain tu, ada juga yang claim yang mereka pernah jumpa patung Hello Kitty dekat dalam bangunan tu, walaupun memang tak ada siapa-siapa pun dekat situ. Dan banyak lagi cerita guys. Disebabkan oleh benda-benda macam ni, bangunan tu terus jadi kosong. Orang tak nak dah tinggal dekat situ sebab memang selalu dapat gangguan. Dan akhirnya pada tahun 2012, bangunan apartmen tersebut telah dirobohkan sepenuhnya. So guys, aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang yang tengok video ni sampai habis. Aku sangat-sangat menghargai effort korang. Thank you so much. So hit the like button if you like this video, share it to your friends and family, subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel aku, and I'll see you guys again in the next video. Peace.